سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rekan pengurusi majlis, mati Rusia, seterusnya seluruh ahli, sahabat pencinta Al-Quran dan mereka yang dapat sama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita Ta'ala dapat kita bertemu sekali lagi pada minggu ini untuk kita bersyukur dan juga untuk kita mengambil pengajaran daripada kandungan surah An-Nas, surah yang berkaitan dengan kita sebagai manusia, yang menjelaskan tentang asas-asas psikologi manusia, di mana orang yang mempelajari psikologi sangat perlu untuk meneliti surah ini, surah yang dekat dengan kita manusia, untuk dikaji tentang kejiwaan manusia, supaya akhirnya apabila kita kenal diri kita, kita kenal manusia, kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Tuhan dia. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kuliah yang lalu kita telah membincangkan muqaddimah kepada surah ini dan beberapa pengajaran yang boleh diambil dari surah ini, dan insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang kedua pada hari ini, yang akan kita sentuh aspek min syarril waswasil khannas. Okey. Ini yang telah saya sentuh dulu dan saya ulang sekali lagi lah, tentang pengajaran yang ketiga. Manusia, kita sebagai manusia ni tidak kuat untuk berhadapan dengan bisikan yang datang dalam hati kita secara tiba-tiba. Kita ni tak kuat dan tak gagah lah untuk berhadapan dengan cabaran ini, kerana dia datang dalam diri kita dalam keadaan yang kita tak sedar, dalam keadaan yang kita tak tahu. Tiba-tiba kita terasa suka kepada benda-benda yang tak baik, kan? Tiba-tiba dia datang memberi lintasan kepada kita, mendorong kita untuk kita buat jahat. Kenapa kau tak tak fitnah aja dia? Kenapa kau tak sebar je benda buruk dekat orang supaya orang tahu? Kenapa kau tak cakap je? Kenapa kau tak dedahkan je? Kenapa tak begitu? Kenapa tak begini? Yang datang dalam diri kita secara tiba-tiba dan secara tak sedar. Dan bisikan-bisikan itu yang disebut sebagai waswasil khannas, yang datang dalam bentuk yang tersembunyi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sebelum ini telah pun saya bicarakan tentang syaitan ini datang kepada manusia bukanlah dalam bentuk yang buruk, kan? Mungkin orang selalu terbayang bila disebutkan syaitan, bila disebutkan iblis, bila disebutkan berlindung daripada kedua-dua makhluk ini, syaitan dan iblis ini, dibayangkan rupanya mengerikan, rupa menakutkan. Rupa kepada syaitan dan iblis ni rupanya rupa yang apa kita panggil, rupa yang menyeramkan, kan? Rupa yang menyeramkan. Jadi sebenarnya syaitan ini dia penyesat kepada manusia. Walaupun rupanya rupa yang buruk, tetapi kita kena lebih realistik bahawa mereka yang berusaha untuk menyesatkan orang, berusaha untuk untuk memesongkan hidup ni, menipu, scam, dia datang dalam bentuk yang menyukakan kita, kan? Datang dalam bentuk menggembirakan kita, dalam bentuk membahagiakan kita, rasa suka, rasa seronok, rasa best.
Sebab itu kita ikut, kan. Kalaulah tuan-tuan perempuan, setan ni datang kepada kita, bentuknya rupanya menyeramkan, udahlah hitam, siapa boleh bayangkan rupa setan? Kita pun tak terbayang rupa setan, tapi bila disebut setan, kan, kita bayangkan macam itulah, kan. Kita tak tahulah dah pernah tengok ke tak setan ni, tak tahulah kalau ada orang yang dalam online ni yang pernah tengok setan, tak tahulah, kan. Siapa yang pernah tengok hantu? Ada tak? Siapa-siapa yang pernah tengok hantu? Rupa je macam mana, menyeramkan, menakutkan. Ada siapa nak ikut? Ada siapa nak ikut hantu yang mukanya seram? Tak tergamak dah. Kan, takkan kita nak ikut benda-benda yang seperti itu. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia datang kepada kita bentuk yang menyenangkan, yang menyebabkan kita akan rasa seronok, akan rasa bahagia, akan rasa best, akan kita bermotivasi, akan menterdorong kita untuk mengikut segala jejak-jejaknya, kan. Dan akhirnya dia akan bagaikan pujuk rayu yang mencairkan hati dan seterusnya, membawa kita terjerumus kepada lembah kebinasaan. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, dia pujuk, dia bisik, dia perdaya. Bukan masalah kita manusia ini, kita sebagai manusia, datuk kita, tuan-tuan perempuan, datuk kita, Tok Adam alaihissalam. Tok Adam alaihissalam ini, kan, tok kita lah, tok kita. Antara hikmah Allah Ta'ala menjadikan, saya tak tahulah kenapa Allah Ta'ala menjadikan hikmah ataupun bentuk datangnya, turunnya kita di atas muka bumi ini menerusi kisah Adam makan buah larangan. Kisahnya begitu, makan buah larangan. Kemudian bila makan buah larangan itu yang menyebabkan kita turun ke atas muka bumi. Kenapa tak cara lain? Wallahualam, apa hikmahnya kita tak tahu, dan mungkin ada, kita yakin adalah hikmah Allah Ta'ala jadikan sedemikian. Tetapi kalau dilihatkan kisah itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan, Iblis telah scam Nabi Adam. Nabi Adam telah pun di-scam oleh Iblis di atas perdayanya, di atas kata-katanya yang cukup bisa. Dia kata, Adam, kalaulah engkau ni, kan, nak duduk lama dalam syurga, kau makan buah ni. Kau tahu tak, kan, ni semua tipu, semua kata-kata indah belaka ni. Menipu, orang menipu ni, kalau kita tengok dia menipu, dia punya cakapnya, orang sekarang katalah gajah pun terbang. Ada orang sekarang kata gajah pun terbang. Dia punya menipunya, Iblis kata, kalau kau nak duduk lama dalam syurga ni, kau makan buah ni. Sebab kenapa Tuhan tak bagi makan buah ni? Sebab, kan, Tuhan tak nak bagi kamu kekal lah. Kalau kau makan buah ni, kamu akan kekal. Sebab itu pokok larangan itu dalam Quran itu, dalam syurga itu dinamakan syajaratul khuldi. Syajaratul khuldi, pokok kekal. Khuldi ni kekal, syajarah ni pokok kekal. Jadi akhirnya terperdayalah Nabi Adam, ataupun dengan kata lain dalam bahasa sekarang ni, di-scam Nabi Adam. Akhirnya Adam dan Hawa turun ke atas muka bumi ini. Jadi di atas bisikan-bisikan yang seperti itulah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita manusia ni tidak kuat berhadapan dengan cabaran-cabaran ini, melainkan kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta lindung. Sebab tu surah ini surah berlindung. Qul a'udzu birabbin nas. Kita minta lindung sebab kita tidak kuat berhadapan dengan cabaran-cabaran ini, dengan bisikan-bisikan ini yang mungkin boleh datang kepada kita dalam bentuk yang kita tak sedar, dan akhirnya kita terpedaya dan kita terseleweng. Na'udzubillah min zalik. Jadi dalam surah ini, kan, daripada ayat tadi, min syarril, daripada kejahatan, kita minta lindung daripada kejahatan al-waswas. Bisikan-bisikan ini sama ada dalam semayang. Biasa dengar ada orang yang
dalam semayang dia angkat takbir banyak kali. Ya. Bisa dengar tak orang bila bisa nampak tak orang takbir banyak kali. Allahu Akbar tak jadi. Allahu Akbar tak jadi. Banyak kali. Itu salah satu daripada bisikan-bisikan syaitan. Itu salah satu. Kan? Kenapa tak jadi? Kemudian tak jadilah. Tak jadilah. Kalau dilayan, ni perangai syaitan ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ingat dalam hadis disebutkan bahawa bila dilayan, dia akan jadi besar. Bila kita layan, kita bagi ilmu, kita ikut, kita besarkan dia, dia akan jadi besar. Kan? Bila kita buat tak tahu, buat tak layan, apa dia akan mengecil. Kata Nabi dalam hadis, dia kata jadi kecil macam lalat. Dia kata kecil. Kalau kita layan dia akan besar, dia akan jadi. Sebab itu dilarang untuk kita pergi ke tempat, kalau dalam konteks perubatan tradisional ni, kepada menggunakan jin-jin ini tak dibenarkan. Walaupun mungkin berlaku betul dan boleh memberikan kesan kepada kita. Ada orang yang sakit mata, kan? Ada orang yang sakit contohnya hempedu, sakit apa namanya, buah batu karang, kan? Dia pergi dekat perubatan tradisional tu, kan, disapu, dia kata ni batu ni, katanya, kan, batu, ni batu karang, pergi dah check hospital, tak ada lah, kan, tak ada. Wallahualam, sama ada tak ada tu betul-betul tak ada, dan keluar tu betul-betul batu tu keluar, dan ataupun batu lain yang dia bubuh kat tangan dia, disorok lah kat mana, kat celah-celah jari ni, dia keluar, ni lah batu, katanya. Udah kita tertipu, kan. Pergi scan, tak percaya pergi scan tak jumpa, betul tak jumpa, tak ada, okey, sihat. Barangkali batu yang ada dalam empedu, dalam kundi kencing tu ditutup oleh jin-jin ini, mungkin juga, kan. Wallahualam, tetapi kan, perubatan yang seperti itu menggunakan bomo-bomo yang pelik-pelik seperti itu tak digalakkan dalam agama, kerana kita menggunakan khidmat mereka, membesarkan mereka, mengagungkan mereka, menganggap hebat mereka, dan ini akan menjadi suatu cabaran kepada kita, dan akhirnya bila besar mereka akan menguasai kita dan kita akan terpedaya dengan mereka. Ini yang dibimbangkan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan bahawa kalau kamu layan mereka ini, mereka akan jadi besar, tapi bila kau tak layan, buat tak tahu je, maka dia akan jadi seperti mana lalat. Sebab itu dalam konteks tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah, mungkin ada dalam kalangan kita yang semayangnya contohnya angkat banyak kali, kan. Yelah, mungkinlah adalah sikit-sikit rasa isyadi ke tak. Angkat je terus. Angkat je, buat tak tahu je. Jadilah, kan. Maknanya jangan layan bisikan-bisikan itu, kata tak jadilah, gitulah, ginilah. Kan, kalau sekali dua kali tu okey lagi lah, mungkin tersilap, tersasul misalnya. Allah, tak jadi. Tapi kalau dah 10 kali, itu bukan dia lah tu. Kalau 10 kali tu bukan dia. Kalau lebih 5 kali tu bukan dia lah tu. Kalau sekali, 2 kali tersilap, apa ni, aku niat apa tadi, tu mungkinlah, kan. Sekali 2 kali tu mungkin kot berlaku. Tapi kalau lebih pada 5 kali, bagi saya itu adalah bisikan syaitan. Yang kedua, itu adalah dia punya passion dia. Passion dia, maksud saya, dia punya style hidup ni memang begitu. Memang dia orang yang was-was. Jadi walau macam mana pun, dia bukan sekadar dalam semayangnya bisikan-bisikan ini, tapi di luar semayang menghasut kita untuk melihat jiran-jiran, kawan-kawan. Nanti kita bincangkan nanti. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ini dengan kata lain, manusia tidak kuat berhadapan dengan bisikan-bisikan itu yang datang secara tiba-tiba, yang datang secara dalam hati, kan, yang menyusup masuk, dan akhirnya kita terpedaya dengan pujian-pujian ataupun dengan bisikan berkenaan. Bisikan jahat ini, kan, yang datang dalam hati ini, dia memberikan idea-idea yang jahat, buah fikiran yang merosakkan diri,
agama dan masyarakat. Dia, sebab tu tuan-tuan perempuan, kalau saya lah kau tengok kan, saya tengok filem-filem barat contohnya kan, filem-filem barat cerita tentang macam-macam cerita fiction ni, macam mana mereka boleh terbayang cerita-cerita yang macam itu. Kita ni tak adalah bodoh sangat dah, adanya tak adalah kuno sangat, kita ni pandai lah juga kita untuk mikir. Tapi bila tengok filem-filem yang barat tu contohnya lah, filem-filem macam-macam filem yang ada, mereka punya fiction yang mereka bayangkan itu betul di luar pemikiran kita lah, macam-macam gambar hantu, gambar gitu, gambar begini. Mana datangnya idea-idea itu kalau tak daripada syaitan juga kan? Mana tak datangnya, daripada mana datangnya idea-idea itu, cara nak membuat filem itu kalau tak daripada syaitan. Idea-idea ni kenapa, why not kau buat begini, why not begitu, why not begini, akan timbul dalam fikiran yang merosakkan dirinya, yang merosakkan agama dan merosak masyarakat. Biasalah tuan-tuan, bila buat benda baik ni dia tak suka. Bila buat benda-benda yang tak baik ni digemari oleh nafsu, dan nafsu dia akan buat benda yang dia suka. Benda yang dia tak suka dia tak buat kan, payah nak buat. Dan benda yang dia tak buat itulah yang disuruh oleh agama. Itulah dia punya konflik dia. Jadi kelicikan bisikan ini dia tak terkawal. Dia datang. Kerana syaitan ini disebutkan dalam hadis Nabi, yajri majrad dam. Dia datang dalam darah. Dia masuk dalam darah. Kalau masuk dalam darah, dia pegang, dia boleh boleh menguasai minda kita, boleh menguasai fikiran kita kan. Jadi walau macam mana pun, bila bab ini kita berdasarkan kepada bagaimana kita mengawal diri kita. Walaupun dia boleh masuk dalam darah kan, tapi kalau kita kuat, kalau kita kawal, kalau kita berkeras, kalau kita ingat Tuhan, maka dia tak adalah datang. Contohnya kan, syaitan masuk rumah kita kan, kalau kita ni tak berkeras dengan dia akan kacau lah kita kan. Dia akan masuk, akan makan dalam bilik air, dalam rumah, dalam itu, bila banyak. So bila kita baca Quran, bila kita mengaji, bila kita bab itu, bab begini kan, akhirnya dia tak datanglah rumah kita. Bahasa begitulah dia punya contohnya lah kan. Jadi syaitan ni bukan dia tak datang, dia memang datang. Nah, memang kerja dia, memang itu kerja dia. Yang tak pernah jemur-jemur, dia tak pernah jemur-jemur. Kita je buat ibadat jemur, dia tak pernah jemur-jemur kan. Sebab itu sumpahan dia. So bila kita lemah, dia kuat. Bila kita ingat Tuhan, dia akan lemah. Bila kita semayang, dia akan lemah. Bila kita tak semayang, melara je, merewang fikiran kita benda-benda yang tak baik, dia akan menjadi kuat. Sebab itu istiqamah ni cukup penting lah. Dikelisikan bisikan ni tak terkawan, kerana ia datang tiba-tiba. Manusia tak kuat berhadapan dengan bisikan ini, kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghindarkan. Selain daripada berlindung tadi, maka kita kena buatlah amalan-amalan yang khusus, amalan-amalan seperti macam kita baca Quran, baca, termasuklah surah ni, baca Qul a'udzu rabbin nas ni kan. Bila kita kena baca kan, khususnya bila kita kena baca dalam hadis ada kat belakang, nanti kita sebutkan, baca ketika mana sebelum tidur, dan juga baca ketika mana waktu-waktu yang lain. Amalan kepada surah An-Nas ini, khususnya kita sebelum semayang, sebelum kita menunaikan semayang. Maksudnya sebelum kita semayang fardu lah kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas kan, itu boleh, dan dibolehkan untuk baca waktu itu. Waktu kita nak berlindung daripada benda-benda yang karut-marut ni, kita baca lah kan. Sama ada waktu kita yang baca dalam tandas dah lah, baca tempat-tempat yang kita rasa takut, rasa apa, kita baca surah untuk menguatkan hati dan menguatkan perasaan kita. Okay. Kemudian syaitan ni adalah makhluk yang sangat kreatif. Siapa yang nak belajar tentang kreativiti dan mengembangkan kreativitinya, belajar daripada syaitan.
Bahasanya gitulah kan, bukan kita suruh minta belajar. Dia jadi tok guru kita, tapi nak cerita bagaimana syaitan ni pandai je cara. Macam pencuri tuan-tuan. Pencuri ni kan, dia lebih hebat daripada orang biasa. Sebab apa dia hebat? Dia akal dia cukup licik. Nah, dia pandai je cara macam mana nak mencuri. Kan? Kalau nak buka pintu rumah, kalau nak ni macam mana nak congkil, macam mana nak umpil, macam mana nak guna apa, nak apa. Pandai je. Ada je idea. Macam mana datang idea tu? Orang mencuri ni ada dua jenis. Ada orang mencuri yang pandai, ada orang mencuri yang bodoh. Yang pandai tu dia cerdik lah kan, dia cuba menyusupkan diri. Dia simpan akaun dia lah, dia tak curilah macam orang umpil rumah kan, dia curinya juta-juta, bilion-bilion tu dia curi, tu orang pandai lah mencuri. Tapi cara mencuri tu juga dengan cara yang licik. Pandai je syaitan bagi idea. Jadi bukan satu cara tetapi banyak cara yang digunakan oleh syaitan ini sesuai dengan orangnya. Orang baik cara baik, ustaz cara ustaz, ustazah cara ustazah, pemimpin cara pemimpin, rakyat cara rakyat. Orang yang berkuasa cara orang berkuasa, masing-masing tidak lepas daripada usaha-usaha ini. Mereka sangat kreatif. Sangat kreatif. Apa sangat kreatif? Tak boleh cara ni, cara ni. Tak boleh cara ni, cara ni. Tak boleh cara ni. Banyak cara. Mereka create. Dalam bahasa orang putih, kreatif. Kan? Dia cuba create. Create ni dia cuba mencipta. Kreatif, dia cuba mencipta-cipta. Tidak satu ciptaan. Banyak ciptaan. Banyak cara dan jalan yang digunakan. Bukan satu jalan. Sangat kreatif. Dan dia tak memperdaya manusia, dan dia memperbayar dengan pelbagai cara yang manusia tak terfikir dan leka. Terutamanya kalau kita leka, kalau kita leha, dia akan datang, dia akan bisik. Jangan cara yang tak terfikir. Orang mencuri ni kadang-kadang dengan cara itu dia mencuri. Jahat dengan cara itu dia jahat. Curi duit, bubuh dalam, kadang tak terfikir, dia curi emas, curi apa. Dia makan apa nama ni, emas tu, nak curi barang kemas masalahnya, dia makan, masuk dalam perut, kemudian dia tunggu berak nanti. Dia ambil balik dia punya dia makanlah dalam plastik ke apa ke, dia tunggu berak, dia keluar balik. Tak terfikir cara macam mana dia makan. Kadang-kadang saya tak terfikir dah. Sebab nak melepaskan border, border ni kena check apa nama badan lah. Kena check apa semua. Jadi kalau check tu kan, kalau bunyi train, bunyi tu kan sangkut kan. Tapi kalau dah tak nampak dalam perut kan, walaupun apa namanya dibogilkan semua apa pun tak ada, masih lagi bunyi, jadi orang nak kata apa sebab dalam perut, takkan nak bedah perut kan. Jadi macam-macam cara mereka gunakan untuk nak ni, sebab idea daripada siapa? Idea daripada syaitan. Syaitan. Kalau rasa nak buat jahat, mencurah-curah idea. Datang macam-macam idea. Oh, gitu begini. Tapi kalau nak buat baik, macam mana nak ajak orang pergi masjid? Ustaz, saya dah mati akhir dah Ustaz. Macam-macam cara dah nak buat. Tak tahu dah apa cara lagi. Itu kita dah. Bila nak buat baik dah, tak ada dah caranya. Tapi kalau nak buat jahat, macam-macam cara. Nampak tak? Macam mana dia datang macam cara tu kalau tak daripada syaitan? Kalau tak ada bantuan dia, tak adalah macam-macam. Tapi kalau nak buat baik, kan, rasa buntu, rasa dah tak ada idea dah. Kan? Nak buat apa yang buat? Pergi datang kuliah. Apa yang dibuat? Tak ada. Tapi kalau nak buat apa benda-benda yang tak baik, promosi kan, ada idea naik highlight atas belakang, atas apa highlight tu pasang hela, apa lalu kawasan taman, kawasan kampung, tuan-tuan puan-puan, malam ni kita ada konsert di sekian tempat, mari jemputlah datang. Jarang saya dengar, saya tak pernah dengar orang jemput kuliah macam gitu. Tak orang jemput kuliah macam gitu. Duduk atas lori, atas apa Hilux, Toyota Hilux tu kat belakang, jemput tuan-tuan pada malam ni kita ada buat kuliah agama di masjid ni. Tapi kan kalau buat konsert saya pernah dengar kan, ada je idea. Bila buat benda baik rasa malu lah, rasa berat lah, tak ada idea lah, macam-macam. Sebab inilah yang kita sebut bisikan-bisikan datang daripada syaitan dengan pelbagai idea-idea. Perasan tak tuan-tuan? Saya perasan ni, kalau dalam semayang ni banyak je idea. Siapa pernah macam itu?
Nah, kalau semayang aja, kalau semayang aja macam-macam keluar idea. Idea itu, idea ni, keluar macam-macam idea. Dah semayang lah. Dah semayang. Jadi, sebab dalam semayang ni, kan, Allahu Akbar. Waktu itulah kunci hilang itu boleh ingat. Betul tak tuan-tuan? Kunci hilang boleh ingat. Ha? Uh, apa nama ni, dalam mesyuarat tadi, dalam perbincangan tadi, kan, datanglah idea itu, idea ini. Ish, kalau aku lah tadi, begitulah begini. Sudah dah salam. Bila pula baca, baca tahiyat awal pun kita tak sedar, dah salam dah. Dah. Biasa tak berlaku macam itu? Dah. Kenapa biasa macam itu? Sebab itulah dia datang kepada kita dalam bentuk yang kita tak sedar. Min haitsu la yahtasib. Dalam bentuk yang kita tak sedar datang kepada kita, membisikkan kita. Bukan sekadar syaitan. Bukan sekadar syaitan. Syaitan jin. Tapi dalam Quran juga disebut syaitan manusia. Kan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Sebab yang jadi syaitan ni bukan sekadar jin tu, kan, syaitan jin tu iyalah juga. Ni syaitan manusia ni, cukup bahaya syaitan manusia. Sebab syaitan jin, dia menguasai, cara syaitan jin ni, dia tak tarik tangan kita. Syaitan jin ni, dia tak tarik tangan kita. Yang kedua, syaitan jin ni tak nampak. Itu syaitan jin. Macam mana dia menguasai? Dia menguasai dengan cara memberikan emosi, memberikan idea, datang idea kepada kita. Dia membangkitkan emosi, marah, dia panah lagi. Kau tu lah, patutnya kau dedah aja. Patutnya kau cakap je kat dia. Patutnya kau ludah je muka dia. Patutnya kau tampar je. Dia kan dia tukang api. Tukang api. Jadi benda tu datang dalam tak nampak. Dia tak tarik tangan kita. Oi, pergi buat jahat, tarik, pergi dah. Dia tak tarik tangan kita. Tapi dengan cara dia membisikkan tadi. Ini syaitan jin. Syaitan manusia ni, kita nampak. Apa yang dia buat, kita nampak. Kadang-kadang dia boleh ajak kita, oi jom. Yang kita nampak dia pergi. Kemudian dia tarik tangan kita. Dia ajak kita masuk kereta. Masalahnya kan. Jadi, syaitan jin pun jahat. Syaitan manusia pun jahat. Manusia yang bertopikkan syaitan. Tak tahu syaitan manusia ke manusia syaitan. Kalau manusia syaitan, manusia tu macam syaitan. Kalau syaitan macam manusia tu lebih teruk dia panggil daripada syaitan. Ada juga. Macam-macam tuan-tuan. Macam-macam. Baru ni saya nak sebut, kan baru ni bila siri-siri 20 siri dan lebih kot, siri sebelum-sebelum ni saya cerita tentang, membicarakan tentang akidah Islam, pemikiran Islam. Tuan-tuan, pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Perak, kan, bila saya bersyarat dengan dia nak bincangkan tentang proposal mengadakan modul akidah ni, dia kata, Ustaz, dia kata nak mesyuarat pagi ni mesyuarat dia pagi ni. Dia kata malam tadi dia kata subuh tadi ada orang WhatsApp kat saya, kan, marah kenapa nak bincang, nak buat modul pengajaran akidah dan pemikiran Islam. Ada orang WhatsApp kat saya. Dia kata, macam mana dia tahu? Sekarang itu dalam bahagian pendidikan Jabatan Agama Islam ni, macam mana dia tahu? Kan? Macam mana dia tahu benda ini syaitan jin ke jin syaitan ke? Ni bekas pengarah baru ni, dia dah baru bersara. Dia kata, macam mana dia tahu? Sebab bila kita buat modul-modul ini, dia boleh nak lawan kumpulan-kumpulan liberal apa semua ni, kan. Macam mana dia tahu? Kalau tak benda ni, dia kata ini bukan syaitan jin ini, kan. Bukan jin syaitan, tapi syaitan berupa dengan manusia. Dia kata, maknanya memang ada yang panggil-panggil yang macam itu, yang menghasut. Ini syaitan manusia, dia cakap depan-depan, dia hasut, dia cakap, kan. Kita nampak dia syaitan ni, syaitan jin ni dia tak nampak, kan. Ini beza, tapi perangai yang sama, watak yang sama dalam usaha menyesatkan manusia. Terutamanya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kan, kalau disebut menghasut ini peranan media baru. Ini peranan media baru. Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya ini, kan, saya yakin sebahagian besar daripada kita ada semua benda-benda ni, kan. Kalau yang tak ada tu saya tak tahulah, mungkinlah kot ada seorang dua yang tak ada ataupun yang jarang-jarang tengok, tapi rata-ratanya secara umumnya,
kan, dalam kalangan kita ni kan banyak ataupun mempunyai akaun-akaun media sosial ni, Facebook, Instagram. So apa masalahnya tuan-tuan perempuan dengan Instagram, Facebook ni? Dia menghasut. Menghasut apa Ustaz? Menghasut ni kan, dia tengok orang tu pergi berjalan. Hasutlah tu, dia meracun fikiran orang. Dia pergi jalan sana, pergi jalan sini. Dia cakap kat suami dia, bang, kita ni tak pernah lah nak pergi berjalan, kata dia kan. Dia tengok orang tu bagi hadiah dekat isterinya. Bang, dia kata, saya ni sementara garuk kepala tak pernah dapat hadiah. Sananya kan. Dapat hadiah. Seronok tengok kawan tu dapat bagi kawan tu begini. Dia tengok kan. Orang tu begini. Dia seronok tengok orang kan. Dia tak ada dapat. Masalahnya kan. Ini menghasut lah. Nah, menghasut ni maksudnya kan memberikan idea-idea, orang buat begitu, orang buat begini, aku tak ada. Sedangkan kita kena sedar, sedangkan yang ditunjukkan dalam media baru tu, dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, yang ditunjukkan itu adalah benda yang dibagi setahun sekali. Itu yang sebab tu dia tunjuk kan. Sebab tu dia tunjuk benda berlaku setahun sekali, setahun 2 kali. Kalau dah bagi hari-hari, tak ada siapa nak tunjuk. Macam kita makan kan. Makan nasi hari-hari, siapa nak gaduh? Siapa nak tunjuk saya makan nasi hari-hari? Siapa nak tengok? Kan? Tapi kalau nak benda yang pelik, yang janggal, barulah orang nak tengok. Kita nampak orang nampak macam bahagia je, kita rasa kita tak bahagia. Dia bahagia tu, benda tentu dia bahagia semuanya dalam hidup dia tu. Kan, apa kita nak, nampak bahagianya, seronoknya hidup dia begini. Lah, dia baru sekali 2 kali dia bagi yang ditunjuk. Sebab yang ditunjuk ni biasanya benda-benda yang luar biasa. Sebab tu dia tunjuk. Kalau benda tak luar biasa, tak siapa nak tunjuk kan. Kita nampak orang, dia meracun fikiran kita, dia menghasut kita kan. Akhirnya kan, kita terpaksa membeli barang, akhirnya kita terpaksa berhutang, akhirnya kita terpaksa suruh suami kita, akhirnya kita terpaksa suruh isteri kita. Sebab akhirnya kita rasa suami kita tak cantik, akhirnya kita merasa isteri kita tak cantik, akhirnya kita merasa anak kita ni tak berapa berjaya, gagal, apa semua. Ni menghasut lah bentuk yang menyukakan kita ataupun menyedihkan kita. Memberikan contoh-contoh yang baik dan membuka ruang fitnah. Dia membuka ruang fitnah. Maksudnya itulah fitnah. Fitnah ni tuan-tuan perempuan bukan ngata orang, bukan tuduh orang benda-benda palsu. Itu sebahagian daripada erti fitnah. Erti fitnah ni ialah perkara yang bawa kepada implikasi yang tak baik. Apa implikasi yang tak baik? Macam-macam implikasi yang tak baik yang mungkin berlaku. Contohnya implikasi yang tak baik bila kita cakap, kan, bila kita tegur, lagi jahat dia. Dia tak payah tegur. Kan, kalau kita rasa bila kita tegur, dia akan bawa lagi jahat, kita tak payah tegur. Begitu juga dengan apa nama ni, benda baik nampak macam baik, tetapi implikasinya tak baik, kita tak payahlah. Kan? Contohnya bagus tegur tengah orang, dia salah betul, tapi kalau kita tegur tengah orang tu tak bagus kerana dia mengaibkan, dia memalukan orang, maka kita tegur di tempat yang berdua-dua, maksudnya face to face, cakap dengan dia direct dengan dia, WhatsApp dia secara peribadi masalahnya kan. Dia walaupun cakap pada umur tu betul dia salah kan, bila kita cakap dia akan mengaibkan, maksud itu yang dimaksudkan dengan fitnah. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah kan, Facebook, Instagram ni bentuk dajjal moden pada hari ini kan. Syaitan, iblis, dajjal, benda ni sangat dekat, berpisah tiada kan, yang menyesatkan manusia, yang menghasut kita manusia buat perkara-perkara yang tak baik. Yang ni kita minta berlindung dengan Tuhan. Mana kita nak terlepas daripada bisikan-bisikan ini yang datang kepada kita secara tiba-tiba. Dalam Facebook pun datang kepada tiba-tiba lah. Kan dalam IG saya pun, dalam Facebook saya pun kadang-kadang bila kita sambil-sambil tengok kan, tu terkeluar gambar yang terhapa-hapa lah, gambar yang apa benda ni datang. Kita tengok kan, tu bentuk-bentuk yang dajjal yang ada pada hari ini. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, selain daripada syaitan, iblis tadi kan,
ataupun syaitan jin dan manusia. Ada satu lagi yang disebut sebagai qarin. Sebagai qarin. Disebutkanlah hadis, dia kata semua orang ni, tuan-tuan boleh baca dalam apa namanya, dalam PowerPoint tu. Dia kata semua orang akan diberikan qarin. Qarin ni maknanya pendamping. Pendamping dari kalangan jin. Dari kalangan jin. Kemudian sahabat-sahabat tanya, engkau pun ada ke ya Rasulullah? Ya, aku pun ada juga qarin. Tetapi kata Rasulullah, kan, Allah Ta'ala melindung aku dari godaannya sehingga akhirnya dia masuk Islam. Maka itu dia tidak pernah menyuruh aku melainkan kepada perkara-perkara yang baik. Rasulullah lah makam dia kan. Makam kita ni ada tak qarin? Ada. Berdasarkan kepada hadis ni kuat, hadis ni riwayat Muslim. Maknanya ada qarin dalam yang bersama dengan kita, pendamping kita dalam kalangan jin yang duduk bersama dengan kita. Kalau kita layan, kalau kita membesarkan dia, kita mengagungkan dia, maknanya kita dengan mudah dengan kata lain, macam mana kita mengagungkan dia, membesarkan dia, kita layan kehendak-kehendak kita yang tak baik. Pergi fitnah orang, pergi tengok yang bukan-bukan, pergi buat perkara yang bukan-bukan, cakap yang bukan-bukan, masalahnya kita ikut, kita follow sebab dia memang menghasut kita, kan? Maka melarutlah kita. Tapi kalau kita break, kan, dan kita tak ikut kehendak dia, kan, maka insya-Allah kita akan kuat dan dia akan suruh kita kepada perkara yang baik. Ada tak qarin? Ada. Siapa? Ada yang kata mukanya sama macam muka kita, kan? Sama macam muka kita. Dulu ada kat kampung, dulu ada Tok Bidan dulu kan. Tok Bidan ni biasanya ada bela-bela hantu-hantu raya ni dah. Dah mati dah dia. Lalu dia orang cakap, aku ada jumpa Tok Bidan tu. Tok Bidan tu berjalan. Itu bukan dia, dah mati dah kawan tu. Yang ada tu hanyalah qarin je, kan, ataupun hantu dia lah. Hantu dia yang tinggal. Mati ke Ustaz? Wallahualam. Mati, adakah mati seseorang itu dan lalu matinya qarin tu? Wallahualam. Wallahualam. Dan ada juga disebut dalam Quran perkara ni, kan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ini jelas dalam Al-Quran. Sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran daripada Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Sesiapa yang tak mengindahkan pengajaran daripada Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kami akan menemankannya dengan syaitan, dan itulah pendamping bagi dia. Kami akan berikan kepada syaitan. Maknanya orang jahat, kan, dia akan didampingi oleh syaitan yang akhirnya apa akan jadi, kan, bila dia buat perkara jahat, dia rasa dia bangga, kan. Waktu dia dulu pakai tak bertudung, dia kata kau lah paling cantik, jalan catwalk semua orang tengok, kan. Kau punya baju belah dada ni, kan, sampai orang tengok dada kau rasa best, rasa seronok, rasa bangga, pakai baju ketat kemain, kan. Kata dia rasa punyalah best, punya seronok. Syaitan itu yang menyukakan hati. Orang Perak kata ketik tengoknya, rasa tak suka. Tapi ada juga orang yang suka tengok macam itu. Tapi ada orang, apa ni, umur dah 70, macam budak 17 tahun punya pakaian. Jadi tuan perempuan yang berkata Allah yang dah lalu dulu tu nak buat macam mana, kan. 30 tahun dulu, 40 tahun dulu, masa tu zaman jahiliah, zaman-zaman dululah tuan-tuan perempuan. Zaman-zaman dulu ni kalau nak cerita, ustazah pun tak bertudung. Betul tak? Ustazah dulu pun tak bertudung dulu. Tudung selendang je dulu, kan. Waktu tahun 70-an ustazah tak bertudung. Mungkin kita kat sini pernah bersama-sama pada zaman-zaman itu, zaman Pok Ye, zaman zaman-zaman tu ustazah tak bertudung. Zaman-zaman tu bukan tak ada dalam kitab, ada dalam kitab. Bukan tak ada dalam Quran, ada dalam Quran. Bukan tak ada hadis, kitab, semua sama je dengan kita baca sekarang, sama. Tapi penghayatan itulah. Jadi bisikan-bisikan ini yang datang kepada kita, akhirnya bila datang syaitan, akhirnya bila benda jahat yang kita buat, kita rasa tak bersalah dan kita rasa tak apa, malahan kita rasa diseronokkan. Ini disebut dalam Quran, wa zayyana. Syaitan menghiaskan, dengan kata lain kita jadi seronok.
kan. Adalah beberapa perkara lagi yang berkaitan dengan bisikan-bisikan ini yang insyaAllah kita sambung lagi. Tapi nak cerita ini ialah Qarin yang datang untuk menyesatkan manusia. Okay. Amalan surah An-Nas pada minggu yang lalu ada disebutkan apakah amalan dan kelebihan surah An-Nas. Surah An-Nas ini yang disebutkan secara jelas dalam hadis. Orang yang nak tidur, dia bacalah surah ini. Baca surah 3 surah termasuk surah An-Nas. Baca, hembus kat tangan. Semua kat tangan. Buat begini, kosong. Dan sapulah seluruh anggotanya sebelum dia. InsyaAllah, kan, kalau nak bangun malam mudah. InsyaAllah kalau nak pergi sembahyang subuh tu mudah nak bangun, insyaAllah mudah sebab ada yang mendidik kita. Dan insyaAllah kalau ada yang katakan suka ditindih oleh jin lah, dia tiba-tiba kan, kita rasa letih lepas kena tindih oleh jin tu kan. Maka kan, kalau dia sedar selalu berlaku benda begitu, malahan menjadi amalan lah sebaiknya. Menjadi amalan supaya bila diamalkan perkara tadi, bacaan-bacaan ini tadi, akhirnya dia dapat menghindarkan dirinya daripada bisikan-bisikan ini kan. Dan insyaAllah dia tidaklah dikuasai dan ditindih kan. Tapi kalau jiwanya sangat lemah kan, itu perlulah untuk dibantu supaya dia dapat lawan dengan benda-benda yang sedemikian. Okay. Selain daripada bacaan sebelum tidur ni, bacalah waktu bila-bila nak baca. Bacalah waktu bila-bila nak baca. Khususnya apabila kita merasa lemah, khususnya apabila kita macam nak semayang nanti kita boleh baca. Dan kalau orang yang rasa sangat lemah, bacalah banyak kali. 3 kali, kan? 40 kali, 100 kali, 1000 kali, bacalah banyak kali. Sebab bila baca banyak, dia akan memang taklah sebut dalam hadis berapa kali baca. Dalam hadis dia sebut inilah hadisnya. Masa belum tidur. Tapi baca 1000 kali ke Ustaz, baca 100 kali ke Ustaz. Dia punya konsepnya begini, bila kita baca banyak kali, kan, akhirnya dia akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Bila kita baca banyak kali, bila kita rasa bila kita tak baca, bila kita tak baca, khasnya apabila badan kita lemah, dia akan kuasailah kita. Banyak kali terbaca banyak, bacalah semampu yang mungkin. So apa panduannya? 3 kali, 10 kali kita baca, 40 kali baca sampai 10 kali. Letih baca 40 kali, rasa lemah kan. Tapi dengan baca dalam tandas dah ada, bacalah tempat-tempat lain. Kemudian sebab turun, ada yang tanya sebab turun. Sebab turun surah ni dia sekali dengan surah Al-Falaq. Sebab itu sebab turun surah An-Nas juga merupakan sebab turun surah Al-Falaq. Nanti waktu saya bicarakan surah Al-Falaq, nanti kita akan bincangkan sebab turun, sebab dia dah turun sekali. Surah dia berkaitan dengan sihir yang berlaku kepada Rasulullah. Maka bab sihir ni dia lebih dekat dengan surah Al-Falaq. Nanti kita bincangkan surah yang surah Al-Falaq. Jadi ringkasnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, ini adalah bisikan-bisikan syaitan yang datang yang perlu untuk kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara intisari surah ini ialah manusia lemah, minta pertolongan kerana manusia perlu minta pertolongan kerana manusia ni lemah. Sebab itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu birabbin nas. Orang yang sombong, yang bongkak, susah untuk nak berdoa dan tunduk kepada Tuhan. Jadi dalam kuliah maghrib saya semalam di Masjid Bandar Seri Putera, saya bincangkan panjang lebar tentang doa ni. Tentang bagaimana kepentingan doa, dan doa ni bukan waktu susah saja, waktu senang. Hikmah doa, nanti kalau ada minat saya akan bagi link. Seterusnya mereka yang selalu dan akhirnya manusia, orang yang sombong, susah nak berdoa dan tunduk pada Tuhan, selalu terpedaya dengan bisikan syaitan.
Manusia lemah dari bisikan dan lintasan. Manusia lemah dari bisikan lintasan hati yang sangat licik dan kreatif. Kita ni tak kuat, dan syaitan ni sangat licik. Sejarah hidup kita manusia ini telah ditipu untuk kita oleh iblis, maka anak cucu ni mudah dipengaruhi dan kita perlu berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati dengan manusia kerana mereka pun membuat tindakan-tindakan yang jahat. Malahan jahat manusia lebih jahat daripada syaitan pun. Nah, sebab syaitan ni kan, dia tak tarik tangan kita, yang tarik tangan kita ni orang yang tarik tangan kita. Kita nampak dia kan. Tapi apapun kedua-dua ni kan, sama, minal jinnati wan nas, kita minta lindung daripada kedua-dua makhluk ini. Okey, ada apa-apa yang mungkin nak apa kita kata, ikal, syaitan. Cikal ni dipandang enteng lah kot. Cikal dipandang enteng. Ada tertulis kat mana tu cikal tu. Dia dipandang enteng. Okey, kita buka soalan, jika ada yang nak bertanya, silakan. Ada siapa-siapa nak tanya, silakan. Ada je lah. Macam mana pandangan orang yang tak percaya kepada... Tak percaya pada jin. Ustaz bukan setakat jin, dia tak percaya, kadang-kadang dia tak percaya sihir, mengarut. Macam tu lah, ada yang bercakap macam tu pun. Sihir, mengarut lah. Macam mana tu? Orang ni dia berlawan akidahnya dengan yang disebutkan dalam Al-Quran. Cuma hukumnya sesat lah orang ni. Sebab dalam Al-Quran disebutkan tentang jin. Banyak Al-Quran disebut tentang jin. Malahan dalam Al-Quran juga disebut tentang, dan ada satu surah dalam Quran ada surah jin. Kemudian kalau dia tak percaya juga, dia tak tahulah orang macam ni kan, ada masalah akidah orang begini. Sebab dalam Al-Quran ada cerita jin, dalam Al-Quran ada cerita mukjizat yang mengatasi sihir-sihir itu. Al-Quran mengatasi sihir. Kalau dia tak percaya pasal sihir kan, aku ni memang sesat lah. Tapi malam yang perlu nak ditunjukkan kat dia ni surah An-Nas ni kan, Tuhan sebut minal jinnati wan nas kan. Kalau dia tak percaya sihir, dalam surah Al-Falaq nanti dia sebut min syarrin nafasati fil uqad, daripada kejahatan mereka yang pada simpulan. Itu sihir lah tu. Lagi saya tak tahu nak kata lah kan, mungkin dia tak kena dekat dia lah kot kan. Mungkin tak dia tak percaya. Okey, baik. Ada lagi soalan yang nak bertanya? Ada pada minggu yang lalu, yang tanya pasal jual darah. Jual darah pada minggu lalu. Dia kata darah ni dia perlukan kepada darah. Contohnya dia perlukan darah O. Contohnya dekat hospital darah O ataupun anak sikit, terutamakan yang lain. So boleh tak dia beli darah O di tempat lain ataupun dengan orang lain? Situlah dia punya persoalannya pada minggu yang lalu. Jadi dalam masalah darah ni tidak boleh menjual darah. Kan. Kemudian kalau ada orang yang menjual itu kan, kita kata jual tak sah lah. Boleh didermakan.
kalau ada pun kita bagi sagu hati lah kot kepada orang yang derma tadi. Tapi atas nama jualan, dakwah ni bukan barang jualan, sebab dia nanti payah, kata boleh jual darah aku nanti kan. So dia barang bukan barang jualan. Dan kalau nak diberi derma mungkin diberikan sagu hati atas kepayahan dia, atas kesediaan dia, sagu hati, tapi bukan atas membeli. Okey, ada satu soalan kat sini Ustaz. Salam Ustaz. Corin lahir bersama kita. Adakah kata-kata hati dari Corin sama ada baik dan jahat? Thank you Ustaz. Corin ni dia didatangkan daripada jin kepada kita. Masa bila dia datang tu kita pun tak tahu dan kita pun tak sedar. Nabi sebut ada Corin yang datang bersama dengan kita. Apa yang perlu kita sedar ialah bisikan-bisikan. Yang kita tak tahu bisikan ni daripada Corin ke, daripada hati kita ke, wallahu a'lam. Tapi kita pertimbangkan, kalaulah bisikan yang tak baik, maka kita anggap perkara ni perlu dielakkan. Tapi kalau bisikan tu baik, alhamdulillah lah kan, kita faham sebab ada dipanggil dengan ilham, dipanggil dengan mimpi, dipanggil bisikan ini. Tapi kalau bisikan ini dalam bentuk yang mendorong kita kepada perkara yang jahat, itu kita kata kita perlu elakkan lah. Sama ada bisikan itu datang daripada Corin, kita pun tak sedar. Bisikan kita tak sedar. Kalau benda tu tak baik, kita elakkan. Tapi kalau benda tu kita buat baik, kau pergilah semayang. Itu. Okay. Ya. Okey, ada lagi soalan-soalan yang lain, silakan. Ataupun share sikit pengalaman Ustaz boleh ke? Boleh. Siapa yang nak share pengalaman dari amalan-amalan membaca surah An-Nas contohnya? Kadang-kadang kan abang-abang surah-surah ni kan ada orang yang selalu membaca surah ni pada waktu-waktu yang tertentu. Yang orang Melayu dipanggil dengan amalan saya. Contohnya saya selalu baca pagi-pagi 10 kali saya baca. Kan boleh kan, ada yang dia baca waktu sebelum tidur, dia baca begini kan. Pengalaman masing-masing dan boleh diamalkan, tak ada boleh dibacakan perkara berkenaan, tetapi janganlah surah An-Nas je bacalah surah-surah yang lain, sebab masing-masing surah ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri yang bukanlah hadis, dan ada surah-surah tak disebutkan kelebihannya secara khusus. Contohnya surah surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas tu disebutkan menyamai 2/3 Quran kan, 3 Quran kan. Tapi surah An-Nas ni tak disebutkan kelebihan-kelebihan yang seperti itu secara khusus. Tapi kan kelebihan dia dari sudut apa tadi, bila membaca dapat ya, walaupun pendek kan Ustaz kan, tetapi banyak kelebihannya, besar ganjarannya bersamaan dengan 30 juz Al-Quran. Ya, sebenarnya kita pun digalakkan untuk membaca surah-surah yang lain, sebab antara surah yang lain itu ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri dan manfaat yang tersendiri buat kita bagi pembaca ayat suci Al-Quran. Dan saya kira setakat itu saja nampaknya Ustaz tidak ada lagi soalannya, semua dah jelas Ustaz Ya, InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas kesediaan berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Nas ini dan mengenai hasutan dan bisikan halus syaitan untuk berbuat jahat, antaranya dengan membuka ruang fitnah sehingga memecah belahkan umat Islam, dan juga manfaat-manfaat yang terdapat dalam kandungan surah Al-Nas ini. Dan semoga sedikit sebanyak memberi manfaat buat kita semua dan kefahaman buat kita semua. Dan Ustaz, kita tangguhkan
mulakanlah dulu Ustaz ya majlis 5 ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aidon. Sama. Waalaikumsalam.